dengan kepekatan alkohol melebihan, hukuman penjara akan dicadangkan untuk dijadikan sebagai satu hukuman mandatory kepada mereka yang disabitkan kesalahan di bawah sebut. Baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan beberapa video pemandu mabuk yang tular di media sosial. Hampir setiap bulan, berita mengenai kemalangan mengeri melibatkan pemandu mabuk berlaku di negara ini. Isu pemandu mabuk menjadi lebih serius apabila kemalangan mengeri melibatkan nyawa pemandu lain terancam. Adakah ia berkait dengan falsafah etika? Bagaimana pula dengan respon orang ramai? Apakah pendapat anda mengenai isu memandu dalam keadaan mabuk? Pada pendapat saya, memandu dalam keadaan mabuk ni tak sewajarnya lah sepatutnya sebab membahayakan pemandu lain. Banyak kes kemalangan sekarang ni pun disebabkan oleh pemandu mabuk hingga menyebabkan kematian. Pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk sangat mementingkan diri sendiri kerana mereka boleh membahayakan nyawa mereka dan juga nyawa orang di sekelilingnya. Jika dibandingkan dengan tahun lepas, ada lebih kurang 23 kes sepanjang tahun. Tapi tahun ni bagi daripada bulan pertama hingga bulan kelima je dah ada 21 kes. So kalau boleh dikatakan kat sini semakin meningkatlah, mendadak sebenarnya. Akta sedia ada memperuntukkan hukuman penjara antara 3 hingga 10 tahun dan denda antara RM8,000 hingga RM20,000 jika disabit kesalahan mengikut Seksyen 44(a) Akta 333 apabila memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah dan menyebabkan kematian. Adakah anda bersetuju dengan tindakan undang-undang tersebut? Saya tidak setuju dengan tindakan undang-undang tersebut kerana hukuman yang dijatuhkan kepada pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk terlalu ringan. Tak setimpal dengan apa yang mangsa dengan pewaris mangsa alami. Okay, jadinya hukuman yang setimpal patutnya diberikan kepada pesalah-salah. Tapi hukuman yang saya maksudkan ni bukannya untuk membalas dendam kepada mereka, tapi sebagai pengajaran kepada pesalah-pesalah sendiri. Saya tak setuju lah dengan tindakan undang-undang yang sedia ada ni. Hanya penjara 12 bulan. Sedangkan kebanyakan mangsa yang dilanggar oleh pemandu mabuk ni tak dapat diselamatkan majoritinya. So, kerajaan perlulah mengubah undang-undang ni balik yang sedia ada sekarang supaya ianya lebih adil. Adakah wajar penjual minuman keras turut diberikan hukuman atau adakah anda mempunyai cadangan lain bagi menghadkan pengagihan minuman keras kepada umum? Pada pendapat saya, penjual tersebut tidak bersalah. Yang bersalah adalah pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk kerana itu adalah kepercayaan mereka sendiri. Wajarlah bagi penjual yang tak berdaftar ni dan tak ada lesen menjual minuman keras ni untuk dikenakan hukuman sebab setahu saya lah kalau sesiapa yang contohnya nak beli minuman keras ni dia mestilah dia mestilah ada had umur yang ditetapkan kan. So kalau penjual yang tak berdaftar ni yang menjual boleh besar kemungkinan dia akan menjual kepada contohnya remaja-remaja yang di bawah umur. Pada pandangan anda, apakah yang perlu dilakukan oleh individu dalam mengatasi isu memandu dalam keadaan mabuk? Benda yang individu tu sendiri boleh lakukan lah. Maybe kalau diorang nak pergi, dah rancang lah untuk keluar dengan kawan, minum alkohol apa semua, mereka boleh menggunakan perkhidmatan e-hailing. So tak perlulah diorang mandu, lebih selamat lah untuk pesalah tu sendiri, untuk pemandu tu sendiri dengan orang lain, orang awam. Kesan pemandu mabuk ialah berlakunya peningkatan kemalangan jalan raya. Ini bermaksud pemandu mabuk tidak dapat memandu dengan tertib hingga menyebabkan kemalangan berlaku. Akibatnya, pengguna-pengguna jalan raya merasa tidak selamat ekoran kejuaian dan kegagalan mereka mematuhi etika memandu yang telah ditetapkan dalam garis panduan pengguna jalan raya di Malaysia. Memandu ketika mabuk juga akan melambatkan pergerakan kenderaan dan mengakibatkan jalan raya menjadi sesak. Hal ini kerana pemandu berasa mengantuk dan penglihatan tidak jelas. Tindakan ini akan menyukarkan urusan orang lain kerana kemungkinan segelintir pengguna jalan raya mempunyai urusan penting seperti urusan kecemasan. Dia sedih dan terkejut dengan berita itu. Namun reda dengan ketentuan ilahi menjemput anak keduanya itu ketika sedang bertugas. Merujuk kepada Undang-Undang Sedia Ada Seksyen 45(a) Kurangan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, individu yang didapati memandu dalam keadaan mabuk boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang RM1,000 dan tidak melebihi RM6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan.
Bagi individu yang didapati memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian pula akan dikenakan hukuman denda maksimum RM10,000 dan penjara maksimum 12 bulan mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menilai daripada teori teologikal dalam falsafah etika normatif iaitu penilaian orang ramai dan kesan isu pemandu mabuk dalam kalangan rakyat Malaysia secara umum mencadangkan supaya hukuman lebih berat dikenakan kepada individu yang disabit kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol. Sebagai maklum balas, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan untuk merangka pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 agar hukuman lebih berat dikenakan terhadap pemandu mabuk yang menyebabkan kematian. Datuk Taqiyuddin Hassan, Menteri Jabatan Perdana Menteri turut berkata pindaan yang dibuat juga membabitkan peruntukan berkaitan pemandu di bawah pengaruh alkohol walaupun tidak mengakibatkan apa-apa kemalangan. Pihak kerajaan akan berbincang dengan Jabatan Peguam Negara agar kes yang melibatkan kematian turut disiasat dan dituduh mengikut kanun kesesaan termasuk Seksyen 302 iaitu mengakibatkan kematian dengan sengaja atau Seksyen 307 iaitu cubaan membunuh dengan niat. Jangan membantu. Dan kita tak mencabuli hak orang lain untuk minum. Tetapi bila dah minum, jangan bawa. Ini akan memudaratkan orang lain. Jadi amaran kita ialah dan mesej kepada rakyat ialah kali ini kita committed, kita nak pastikan kita menjaga keselamatan orang lain. Terima kasih.